Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Jun 2020 bersama saya, Syazwana Ami. Satu laporan dibuat kepada SPRM hari ini susulan munculnya rakaman suara mirip Muhyiddin Yassin yang mencadangkan anggota Parlimen UMNO dipikat dengan jawatan menteri atau syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk bergabung dengan Bersatu. Audio berkenaan dibocorkan oleh laman Facebook yang menyokong Dr. Mahathir Mohamad dan dikatakan dirakam dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu pada 23 Februari lalu. Dalam satu sidang media di luar pekarangan SPRM Putrajaya, Timbalan Pemuda Amanah Syazni Munir Mohamad berkata audio tersebut jelas mendedahkan Kerajaan Perikatan Nasional membahagikan jawatan menteri dan GLC seperti yang disebut dalam rakaman tersebut. Turut hadir sama ialah Ketua Pemuda DAP Howard Lee serta Exco Pemuda Bersatu Abu Hafiz Salihuddin. Kita rasa dalam audio itu telah jelas apa yang telah dibincangkan dan kita minta untuk di peringkat SPRM siasat kandungan kandungan audio tersebut. Adakah pihak tuan akan memberikan video itu kepada SPRM? Kita akan bagi dan bahkan link audio tersebut masih ada pun di page Bersatu TV. Semua orang boleh buka dan kita boleh dengar sendiri word by word apa yang keluar daripada mulut yang menghormatkan Sri Muhyiddin Yassin. Perkhidmatan gunting rambut masih tidak dibenarkan di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB termasuk yang dipanggil ke rumah pelanggan. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata sehingga kini pihaknya difahamkan bahawa Majlis Keselamatan Negara MKN sedang menyiapkan prosedur operasi standard berhubung perkhidmatan itu. InsyaAllah kita menunggu daripada MKN untuk membentangkan SOP jika dah pun ready lah. Setakat ini belum lagi. Selepas itu baru kita boleh putuskan sama ada nak membenarkan kedai-kedai gunting rambut dibuka atau tidak selepas itu. Dan bila tarikh pun kita bergantung kepada SOP yang dibentangkan nanti. Jadi setakat ini gunting rambut adalah masih di dalam senarai terlarang di mana saja, ya. 10 April lalu, kerajaan mengumumkan kebenaran kedai gunting rambut beroperasi dalam tempoh PKP. Bagaimanapun, keputusan itu dibatalkan susulan kritikan ramai pihak yang memetik kebimbangan kesihatan kerana kontak rapat dengan pelanggan yang tidak dapat dielakkan. Malaysia mencatatkan 38 lagi kes baru menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 yang dicatatkan adalah sebanyak 7,857 kes. Dalam sidang media hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 51 lagi pesakit sembuh sepenuhnya menjadikan jumlah keseluruhan yang pulih ialah 6,404 orang atau 81.5%. Tiada kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian kekal 115 kes. Ini merupakan hari ke-11 tiada kematian baru dilaporkan. Ingin dimaklumkan daripada 38 kes baru yang dilaporkan hari ini, 26 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Oleh itu, daripada 12 kes penularan tempatan, 6 kes adalah kes bukan warga negara dan 6 kes di kalangan warga negara Malaysia. Parti-parti komponen Barisan Nasional telah sebulat suara menetapkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai pengerusi BN menurut Setiausaha Agung Gabungan itu Anwar Musa. Anwar berkata perkara itu telah pun diputuskan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN bulan lalu. Anwar yang juga Menteri Wilayah Persekutuan menegaskan perkara itu dalam satu ucapannya di Twitter. Terdahulu, Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar Jamal Muhammad Yunus menyokong bekas Presiden UMNO Najib Razak untuk diberikan jawatan sebagai pengerusi BN bagi menguatkan gabungan itu untuk menghadapi PRU ke-15. Jamal berkata jawatan itu perlu diberikan kepada Najib kerana peranannya kini sebagai pengerusi Lembaga Penasihat BN dilihat agak minimum.
Terdapat desas-desus ada gerakan untuk menaikkan kembali Najib dan usaha sedang dilakukan bagi membolehkan Najib mendapat kembali jawatan yang pernah dipegang beliau sebelum ini. Difahamkan percubaan tersebut bukanlah kali pertama kerana tahun lalu Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Nazri Aziz yang juga Ahli Parlimen Padang Rengas mendedahkan Najib pernah meminta supaya dijadikan sebagai pengerusi BN. Sementara itu, Anwar berkata pengeluaran lesen baru jualan arak wajar dibekukan sehinggalah panduan dan semakan perundangan dilakukan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu mengetengahkan cadangan tersebut dalam satu ucapannya di Twitter susulan berlakunya peningkatan kemalangan jalan raya melibatkan pemandu mabuk. Susulan insiden itu yang dilihat kian meningkat, ramai pihak mendesak kerajaan meminda undang-undang untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada pemandu mabuk yang menyebabkan kematian. Di Twitter hari ini, tanda pagar pemandu mabuk membunuh juga mula trending apabila rata-rata netizen meluahkan rasa sedih dan marah terhadap kes kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk. Netizen juga turut menggunakan tanda pagar itu sebagai petisyen kepada kerajaan untuk menguatkuasakan pelaksanaan Undang-Undang Keselamatan Jalan Raya yang lebih ketat serta mengenakan hukuman berat kepada pemandu mabuk. Terbaru, kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk berlaku di Lebuh Raya Sultan Iskandar Kuala Lumpur awal pagi ini yang merenggut nyawa seorang penunggang motosikal. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak mempunyai hak untuk bercakap atas nama Ketua Pemuda Bersatu, kata bekas pembantunya Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal. Ini kerana Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin telah menjelaskan bahawa keahlian Syed Saddiq dan 4 individu lain gugur secara automatik dan dia bukan lagi Ketua Armada. Wan Faizal merujuk kepada tindakan Syed Saddiq mengadakan sidang media atas nama Armada Bersatu Malaysia. Dalam sidang media semalam, Syed Saddiq mendakwa sebelum PRU lalu, seorang menteri pernah mengajak datang ke pejabatnya untuk mempelawa beliau meninggalkan parti berkenaan. Selain itu, katanya Menteri Terbabit yang ketika itu merupakan anggota Majlis Tertinggi UMNO juga mendakwa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, seorang ahli politik yang kemaruk, mahu menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, Syed Saddiq yang juga ahli Parlimen Muar membalas kenyataan bekas pegawai khasnya itu berkenaan keanggotaannya dalam Bersatu. Beliau menyifatkan sokongan Wan Faizal terhadap pemecatannya adalah kerana takut berdepan dengannya dalam pemilihan parti. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/pm. Salam hormat dan jumpa lagi.